Kajian kami yang bertajuk Sayang Anak Ditinggalkan ini bertujuan mengkaji tahap kesedaran ibu bapa di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur terhadap keselamatan anak sekiranya ditinggalkan di dalam kereta. Untuk mengetahui anak merupakan harta yang tiada tambang tara nilainya terhadap insan yang bergelar ibu bapa. Malahan bagi insan yang belum berpeluang untuk bergelar ibu bapa sekalipun sanggup berhabis harta benda untuk mendapatkan seorang anak. Hal ini cukup membuktikan bahawa anak merupakan pelengkap kehidupan manusia yang bernama suami dan isteri. Di Malaysia, terdapat beberapa undang-undang yang ditubuhkan khas untuk kanak-kanak bagi memastikan mereka beroleh hak dan keselamatan yang sepatutnya daripada masyarakat sekeliling. Undang-undang ini ditubuhkan agar ibu bapa menghargai kehadiran anak-anak dalam kehidupan, menjaga dan menyayangi mereka dengan sebaik mungkin. Namun, masih ada ibu bapa yang memandang enteng mengenai isu penjagaan anak-anak ini sehingga boleh membawa bahaya kepada mereka. Isu kecuaian dalam menjaga anak-anak dengan meninggalkan mereka di dalam kenderaan sendirian dilihat sebagai perbuatan yang amat melampau dan tidak boleh dimaafkan. Kes ini dilihat semakin kerap dilakukan sejak belakangan ini. Walaupun kerap terpampang ada akhbar mengenai kes ini, para ibu bapa di luar sana masih belum sedar akan risiko meninggalkan anak sendirian dan masih berterusan mengulangi perbuatan tersebut. Video ini dirakam di sekitar kawasan Chalkit pada hari bekerja, iaitu hari Khamis sekitar jam 5 petang. Dalam video ini, kita dapat melihat ibu bapa yang meninggalkan anak mereka di dalam kereta tanpa pengawasan orang dewasa. Secara umumnya, kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengkaji dan mengukur tahap kesedaran para ibu bapa, termasuk orang awam, pensyarah dan kaki tangan Universiti Kebangsaan Malaysia Kampus Kuala Lumpur mengenai keselamatan anak masing-masing sekiranya anak-anak mereka ditinggalkan di dalam kereta keseorangan. Antara objektif khusus dalam kajian ini adalah: pertama, mengukur dan mengenal pasti tahap pengawasan ibu bapa sekiranya anak mereka ditinggalkan di dalam kereta keseorangan. Kedua, mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap kes anak-anak ditinggalkan oleh ibu bapa di dalam kereta tanpa pengawasan. Ketiga, mengenal pasti kesan-kesan anak ditinggalkan di dalam kereta tanpa pengawasan akibat kecuaian ibu bapa terhadap institusi kekeluargaan dan masyarakat. Keempat, mencadangkan cara-cara menangani masalah kecuaian ibu bapa yang sesuai digunakan demi mengurangkan kadar kes-kes anak-anak ditinggalkan di dalam kereta. Untuk metodologi kajian, kami telah membuat pemerhatian dan lawatan ke kawasan sekitar UKMKL, Tasik Titiwangsa dan SMK Puteri di Jalan Temerloh. Selain itu, kami turut mengedarkan borang kaji selidik kepada masyarakat, terutamanya kepada masyarakat yang bergelar ibu bapa. Pengambilan foto kawasan kajian iaitu sekitar UKMKL, Tasik Titiwangsa dan SMK Puteri di Jalan Temerloh turut dijalankan. Malah, kami turut mendapatkan data primer dan sekunder merangkumi data kuantitatif dan kualitatif, iaitu dengan cara mengumpul maklumat dan data sebanyak yang mungkin berkaitan kajian melalui akhbar secara atas talian dan jurnal. Untuk kaedah analisis data, kami telah menggunakan perisian SPSS dan Microsoft Excel. Dan jenis graf yang digunakan untuk menganalisis data ialah carta bar dan carta pie. Responden bagi kajian ini ialah orang awam di sekitar Taman Tasik Titiwangsa, Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa dan Chalkit. Dapatan kajian bergantung kepada keupayaan responden menggunakan persepsi, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perkara yang dikaji. Ketepatan hasil kajian juga bergantung kepada kejujuran responden dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam borang soal selidik. Carta pie ini menunjukkan peratusan kesedaran masyarakat terhadap kes anak-anak ditinggalkan di dalam kereta tanpa pengawasan ibu bapa.
Berdasarkan analisa dapatan kajian kami, sebanyak 59.35% daripada responden sedar dan peka terhadap kes anak-anak ditinggalkan di dalam kereta tanpa pengawasan ibu bapa. Manakala selebihnya sebanyak 40.65% daripada responden tidak sedar mengenai kes kanak-kanak ditinggalkan di dalam kereta. Carta pie ini menunjukkan peratus pendapat masyarakat terhadap kewajaran meninggalkan anak-anak di dalam kereta untuk tempoh masa yang singkat. Berdasarkan dapatan kajian kami, sebanyak 80% daripada responden berpendapat bahawa adalah tidak wajar untuk meninggalkan anak-anak di dalam kereta tanpa pengawasan orang dewasa untuk tempoh masa yang singkat. Manakala, sebanyak 20% daripada responden berpendapat bahawa wajar untuk meninggalkan anak-anak di dalam kereta tanpa pengawasan orang dewasa untuk tempoh masa yang singkat. Carta pie tersebut menunjukkan peratus pendapat responden terhadap kesan meninggalkan anak dalam kereta. Majoritinya berpendapat kematian adalah kesan yang berlaku akibat kecuaian ibu bapa dalam kes ini, iaitu sebanyak 34%. Peratusan diikuti dengan kemalangan 27%, heat stroke 20% dan trauma 19%. Ini dapat dilihat bahawa kematian merupakan kesan yang biasa berlaku sehingga masyarakat sedar tentang perkara ini. Carta B menunjukkan tahap persetujuan responden terhadap kaedah seperti kempen, khusus menjaga anak dan penguatkuasaan undang-undang dapat membantu mengatasi isu anak ditinggalkan di dalam kereta. Berdasarkan hasil soal selidik yang telah kami jalankan terhadap 30 orang responden, sebanyak 4 orang responden tidak pasti bahawa kaedah seperti kempen, khusus menjaga anak dan penguatkuasaan undang-undang mampu membantu mengatasi isu anak ditinggalkan di dalam kereta. Manakala, sebanyak 13 orang responden bersetuju dan 13 orang responden juga sangat bersetuju dengan kaedah seperti yang dinyatakan mampu mengatasi isu anak ditinggalkan di dalam kereta. Hal ini menunjukkan sebanyak 87% daripada responden bersetuju dengan kaedah tersebut dan tiada responden yang tidak bersetuju dengan kaedah yang dinyatakan di atas. Pada akhir kajian, kami mendapati hampir separuh daripada responden menyedari kes kanak-kanak ditinggalkan di dalam kereta semakin kerap berlaku di Malaysia. Hal ini menunjukkan tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap kes ini masih rendah. Justru itu, langkah-langkah yang boleh dilakukan di peringkat badan kerajaan adalah penguatkuasaan undang-undang berkaitan hak kanak-kanak, kempen keselamatan anak-anak, didikan penjagaan anak semasa kursus pra-perkahwinan dan penggantungan lesen kenderaan bersalah. Manakala, di peringkat komuniti, kita haruslah peka terhadap keadaan sekeliling dan bijak bertindak apabila hal seperti ini berlaku. Harapan kami adalah semoga isu ini mendapat perhatian yang lebih daripada rakyat Malaysia dan dapat dibendung. Anak merupakan anugerah yang paling berharga buat ibu bapa, malahan harta yang bernilai untuk negara kerana mereka lah generasi muka yang akan mewarisi negara kita. God can judge me now. One shot, everything rides on to